Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di Maish TV, Khamis 22 September 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi, siaran kita akan dimulai dengan bacaan Suratul Humazah oleh Ustaz Muhammad Amin Januri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita. Majlis Amanat Penghantaran Pelajar ke Timur Tengah di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti dengan liputan berita ziarah kasih adik Hafizuddin yang menghidap penyakit jantung di Masai Johor Bahru oleh Amin Baitul Mal Daerah Johor Bahru. Dan diakhiri dengan Amin Baitul Mal Daerah Keluang menziarahi mangsa kebakaran yang berlaku di Fedah Layang-Layang Keluang. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Amalan Baik dan Ganjaran oleh Ustaz Muhammad Azri bin Esa, Penolong Pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi Muslim dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran sepanjang minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Suratul Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di Maish TV. Anda bersama saya Mazhar Mazlan, 22 September 2022. Terus ke rangkuman berita. Khamis 19 September 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim dan Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah menganjurkan Majlis Amanat Penghantaran Pelajar ke Timur Tengah di bawah pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, selaku wakil rasmi kepada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Majlis amanat tersebut telah diadakan di Dewan Besar Pusat Islam Iskandar Johor, Johor Bahru. Bagi memberkati majlis, program dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran berserta terjemahan. Diikuti dengan amanat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang telah disampaikan oleh Wakil Rasmi Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Yang Berhormat dalam amanatnya menyeru agar kesemua pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mesir dan Jordan belajar bersungguh-sungguh demi memartabatkan agama Islam di bumi Johor.
Majlis diteruskan dengan penyampaian bantuan dan sumbangan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor kepada pelajar-pelajar. Antara bantuan yang disampaikan ialah bantuan pelajar tahfiz Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim dengan jumlah keseluruhan RM1.6 juta. Diikuti dengan bantuan derma siswa Mesir bagi setiap seorang pelajar untuk 4 tahun pengajian berjumlah RM24,000 dan seramai 146 pelajar menerima manfaat dengan jumlah keseluruhan RM876,000. Bantuan derma siswa Jordan bagi setiap seorang pelajar untuk 2 tahun pengajian berjumlah RM16,000 dan 26 pelajar menerima manfaat dengan jumlah keseluruhan RM208,000. Manakala Majlis Agama Islam Negeri Johor juga menawarkan skim bantuan pinjaman pelajaran berjumlah keseluruhan RM4 juta ringgit. Seterusnya, skim bantuan tiket penerbangan RM2,500 bagi setiap seorang pelajar dan 65 pelajar menerima bantuan tersebut dengan jumlah keseluruhan RM162,500. Sumbangan sagawati persiapan pelajar RM500 dengan jumlah keseluruhan 65 pelajar berjumlah RM32,500. Dan terakhir sekali, sumbangan bantuan komputer riba untuk 10 orang pelajar yang layak dengan jumlah keseluruhan RM25,000. Program diteruskan dengan Ikrar Aku Janji Pelajar yang diketuai oleh adik Muhammad Ashraf Hakimi yang disaksikan bersama Yang Berhormat Tuan Muhammad Farid bin Muhammad Khalid, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor dan ibu bapa serta penjaga pelajar. Bagi sesi kedua, program diteruskan lagi dengan sesi taklimat oleh Sahibul Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Dalam taklimatnya, beliau menegaskan agar pelajar-pelajar sentiasa berpegang teguh dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Program berakhir dengan sesi taklimat kedua iaitu berkaitan persiapan kelengkapan ke Timur Tengah yang disampaikan oleh pihak urus setia iaitu Ustaz Muhammad Sanusi bin Muhammad Noh, pendaftar Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Program tamat pada jam 1 petang. Alhamdulillah, pada hari Ahad 18 September 2022, pelajar-pelajar Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim telah berkumpul di pekarangan Balai Masjid Sultan Abu Bakar, Pusat Islam Iskandar Johor sebelum berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Sebelum berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura, pelajar-pelajar telah diberi taklimat dan penerangan ringkas. Dengan izin Allah jua, kesemua pelajar tersebut telah berlepas ke negara Jordan dan Mesir pada jam 8.35 malam. Dalam pada itu, Amin Baitumal Daerah Johor Bahru, Ustaz Firdaus Abdul Hamid telah menziarahi adik Hafizuddin di kediamannya di kawasan Masai, Johor Bahru. Adik Hafizuddin yang baru berusia 2 tahun telah diuji dengan penyakit jantung. Adik Hafizuddin telah menjalani beberapa siri pembedahan di Institut Jantung Negara IJN. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menanggung kos pembedahan di Institut Jantung Negara IJN melalui wang zakat. Hadir sama menziarahi adik Hafizuddin Eksekutif Zakat Ustaz Iqbal Haji Aliwi dan pemimpin-pemimpin setempat. Sebagai maklumat tambahan, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta ringgit Malaysia di Institut Jantung Negara IJN. Ahad 18 September 2022, satu kebakaran telah berlaku pada waktu petang yang telah menyebabkan sebuah rumah mengalami kesan kerosakan yang teruk di Felda Layang-Layang daerah Kluang. Namun, punca kebakaran masih disiasat. Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui Amin Baitumal Daerah Kluang, Ustaz Hisham bin Syawal telah menziarahi mangsa kebakaran dengan menyampaikan bantuan tunai sebanyak RM3,000. Buat sementara waktu, mangsa kebakaran ditempatkan di rumah anak perempuannya. Hadir sama menziarahi mangsa kebakaran Adun Layang-Layang Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Muttalib bin Abdul Rahim. Sekian rangkuman berita. Terima kasih sentiasa bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada kali ini dalam slot
Bingkisan Hati, yang mana pada hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar MAIS TV, iaitu tajuk pada kali ini iaitu amalan baik dan juga ganjaran. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan juga manusia, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kenapa kita berada di atas muka bumi ini antara lain adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan perkara-perkara yang baik, dengan kita melakukan amalan-amalan yang baik. Setiap amalan, perbuatan, kebaikan yang kita lakukan sudah pasti diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, di situ makin banyaklah juga balasan dan ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Dalam masa yang sama, jika amalan yang kita lakukan itu sedikit, maka sedikitlah ganjaran dan balasan yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika kita bersungguh dalam kita melakukan amalan kebaikan, kita diganjari dengan ganjaran yang lebih baik. Tak sama dengan orang yang sambil lewa dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Tak sama. Jadi ada satu kisah yang mana 3 orang sahabat, dia pergi ke majlis ilmu. Sahabat yang pertama, dia pergi ke majlis ilmu, dia duduk di hadapan, dia datang, dia cuba cari di mana ada celah, di mana celah-celah ada ruang kosong, dia cuba duduk dekat dengan gurunya. Sahabat yang kedua, dia pergi ke majlis ilmu, dia datang, dia duduk di belakang, di tepi tiang ataupun di bersandar di tembok masjid. Dan orang yang ketiga, dia datang dari majlis ilmu, dia datang dan dia pergi berlalu pergi. Tidak sama ganjaran ketiga-tiga sahabat ini. Mereka akan dapat ganjaran dengan kadar apa amalan yang mereka lakukan. Begitu juga dalam solat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Solat orang yang berjemaah tidak sama dengan orang yang solat bersendirian. Orang yang solat bersendirian di rumah tak sama dengan orang yang solat berjemaah bersama-sama dengan imam di masjid. Manakala orang yang sembahyang berjemaah di masjid bersama dengan imam daripada mula takbiratul ihram, tak sama dengan orang yang berjemaah dengan imam masbu' rakaat kedua, rakaat ketiga ataupun rakaat yang terakhir. Dengan maksud tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadar amalan kebaikan yang kita lakukan, dengan kadar yang kita buat itu, itulah dia balasan ganjaran yang akan kita perolehi. Jadi sama-sama untuk kita mempertingkatkan amalan kebaikan kita dalam kehidupan kita, untuk kita mendapat ganjaran yang baik, dan yang lebih utama untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertemu lagi pada slot yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.